Hari ini kita akan sambung topik yang keberapa? Peraturan batin. Belum peraturan batin tu kita akan bincang pagi ni bandingan sembahyang dengan anggota manusia. Okey. Baru kita akan masuk peraturan batin. Sebelum kita masuk peraturan batin, sebelum masuk peraturan batin, kita akan kita mulakan dulu dengan topik dengan tajuk gambaran sembahyang ataupun perbandingan sembahyang, perumpamaan sembahyang dengan manusia. Sebab kita nak tahu, kita nak kenal sembahyang, hakikat sembahyang itu dibandingkan dengan manusia. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kat situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita sekali lagi merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita diberi kesempatan masa peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada kita, kepahaman kepada kita dan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan kualiti amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka proses untuk kita meningkatkan ataupun upgrade kualiti solat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita cuba berusaha untuk mencari ilmu. Bagaimana cara dan proses untuk kita tingkatkan kualiti sembahyang kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mulakan proses yang kita dah sebut semalam, hampir 6 proses untuk kita mendapat ataupun mencapai standard sembahyang yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hampir 6 proses itu kita akan mula hari ini dengan proses yang pertama ataupun kita langkau tuan-puan. Kita tak nak sebut ke semua 6 proses itu, tetapi dalam 6 proses itu kita bincang beberapa proses sahaja untuk kita panggil cover kita punya tajuk-tajuk sederhana. Adapun tajuk yang asas kita tinggalkan kerana kita dah belajar di dalam kitab asas dalam fiqh, sembahyang zahir. Terus kita tinggalkan, kita akan terus kepada sembahyang batin. Hari ini kita akan bincang tuan-puan peraturan sembahyang batin yang kita kena tahu supaya kita boleh cuba untuk praktis ketika mana kita mendirikan solat. Sebelum kita nak masuk topik khusus peraturan sembahyang batin, ada 5 dan kita akan fokus lebih kurang 2 yang detail. Kemudian yang lain tu kita akan bincang secara ringkas. Baik, sebelum tu tuan-puan kita nak kena tahu dulu topik yang kita nak intro pagi ni, iaitu kita nak kena tahu gambaran solat, perumpamaan solat dengan anggota manusia, supaya kita clear status solat kita. Kita nak tahu gambaran solat kita, kita nak faham gambaran solat kita kalau kita bandingkan dengan manusia. Maka anggota manusia yang mempunyai anggota badan dan manusia juga mempunyai roh, mempunyai nyawa. Kalaulah kita nak bandingkan dengan solat kita, di manakah status itu? Anggota solat kita, rukun solat kita, perkara-perkara sunat dalam solat kita, dan statusnya peraturan batin itu di mana kalaulah kita bandingkan dengan sembahyang kita, dibandingkan dengan anggota manusia. Sebab itu kenapa ulama membandingkan anggota manusia dengan amalan solat kita, untuk memberi kepahaman kepada kita, untuk mentahqiqkan kepahaman kita, untuk kita lebih jelas nampak realiti yang sebenar
antara hakikat sembahyang yang sebenar dan juga anggota manusia. Mudah kita faham. Apabila kita faham, manusia ada anggotanya, ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya, dan ada ruhnya. Maka begitu juga yang ulama nak gambarkan pada hari ini, begitu juga amalan sembahyang kita. Kita kena faham. InsyaAllah tuan-puan, kita terus bincang tajuk hari ini, topik hari ini yang kita nak bincang, perbandingan sembahyang dengan manusia. Jadi kita akan sumber rujukan kita tuan-puan, beberapa kitab, antaranya ialah kitab Pati Munyatul Musalli, dan juga kitab-kitab lain di dalam tasawuf seperti kitab Bidayatul Hidayah, kitab Penawar Bagi Hati, dan kitab Syekh Zakaria Al-Ansari, iaitu Kusyairiyah. Baik. Kalau dibandingkan sembahyang ini dengan manusia, maka sembahyang mempunyai peraturan zahir. Kalau kita nak bandingkan sembahyang, amalan sembahyang kita dengan anggota manusia ataupun manusia, maka sembahyang juga ada peraturan zahir ataupun kita panggil ada anggota zahir yang mesti kita jaga. Apa dia peraturan zahir di dalam sembahyang? Dan kita akan sebut, ulama akan bandingkan peraturan zahir ini dengan anggota kita. Peraturan ada bagi sembahyang itu anggota zahir ataupun peraturan zahir. Peraturan zahir, iaitu peraturan zahir bagi amalan sembahyang terdiri daripada beberapa komponen, terdiri daripada beberapa anggota. Yang pertamanya, melaksanakan syarat. Ini yang pertama. Jadi sembahyang ini tuan-puan, dia ada anggota zahir ataupun dia panggil ada peraturan zahir. Kalaulah manusia ada anggota zahir, begitu juga sembahyang ada anggota zahir. Dalam sembahyang kita panggil peraturan zahir. Maka peraturan zahir ini dia ada beberapa komponen ataupun kita panggil beberapa anggota kalaulah manusia. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya sembahyang terdiri daripada perkara ataupun peraturan syarak sah. Yang pertamanya, anggota pertama, komponen pertama dalam sembahyang, komponen zahir yang pertama dalam sembahyang yang kita panggil syarak sah. Syarak sah ni tuan-puan, kalau kita sebut secara umum syarak sah dalam sembahyang, dia merujuk kepada syarak sah sebelum takbiratul ihram. Itu dipanggil syarak sah di luar sembahyang. Maka syarat sah di luar sembahyang ini yang disebut di dalam kitab asasnya ada 9 perkara, 9 terma, dan ada setengah kitab sebut 5. Sama saja perbezaan di antara 5 9 tuan-puan, cuma cara bilan saja. Ini dinamakan syarat asas. Dinamakan syarat asas, salah satu daripada komponen zahir dalam sembahyang yang mesti kita jaga kerana dia anggota sembahyang, anggota zahir sembahyang. Pertama. Yang kedua, dan yang kedua, anggota zahir sembahyang yang kedua, iaitu rukun dan syarat sah setiap rukun. Rukun sembahyang tu dia termasuk anggota zahir, termasuk peraturan zahir di dalam sembahyang. Ini komponen yang kedua. Komponen yang keduanya iaitu rukun dan syarat sah bagi rukun. Rukun ni tuan-puan, rukun ni kita dah familiar 13. Tapi paling pentingnya ialah syarat sah bagi rukun. Kita terbiasa sebut rukun bermula daripada sekolah rendah, kita dah hafal, sampailah sekolah menengah, sambung. Tetapi apabila peringkat yang panggil apa tuan-puan, peringkat pertengahan, kita fokus kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh fuqaha
dalam pelaksanaan setiap rukun itu paling penting. Itulah dia merupakan kunci dalam kita nak implement satu rukun. Ini yang kita kena fokus. Ini asas tuan-puan, kita mula daripada asas. Sebab kalau tanpa asas ini dia tak akan boleh naik kepada standard sembahyang pertengahan maupun standard yang tinggi. Sebab tu dia kena jaga anggota. Kalau anggota fail, maka cacat. Kalau roh dia ada, mati sembahyang kita. Di mana roh? Hari ini dia nak gambarkan mana roh, mana anggota, mana badan. Mana badan kita, mana kepala kita, mana kaki kita, mana tangan kita. Begitu juga solat, mana badan solat, mana kepala solat, mana roh dalam solat. Tak ada badan, tak akan jadi solat. Tidak ada kaki, tangan, solat kita cacat. Tidak ada roh, nyawa, solat kita mati. Itu yang kita nak tahu, nak realisekan. Jadi yang nak fokus tuan-puan, komponen kedua ini kita nak kena fokus apa? Kita nak kena fokus syarat sah setiap rukun. Contoh pertama tuan-puan, rukun pertama mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Jadi mengucapkan lafaz takbiratul ihram semua orang tahu rukun. Tetapi yang kita nak fokusnya ialah syarat sah Allah Ta'ala terima ucapan takbiratul ihram kita Allahu Akbar. Berapa syarat yang kita nak kena follow? Berapa syarat yang kita nak kena patuhi? Dalam kitab Sulam Musibyan yang kita belajar di Putrajaya tu tuan-puan, dia ada 21 peraturan yang kita mesti follow, yang kita mesti jaga, yang kita mesti tunaikan untuk pastikan rukun mengucapkan lafaz takbiratul ihram diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar, dua kalimah simple saja sebutan, tetapi dia punya tuntutan yang kita mesti tunaikan hampir 21 syarat sah. Itu yang kita maksudkan. Untuk nak menunaikan satu demi satu rukun, kita follow, kita mesti akur kepada setiap syarat-syarat yang ditetapkan oleh fuqaha. Itu asasnya. Baik, yang ketiga, komponen ketiga. Baik, kita just kunci kita nak bincang kunci-kunci. Adapun ni kita nak detail, itu kita akan belajar dalam kitab asas. Kita just review saja. Jadi kita tahu tempat di mana kita nak repair amalan kita. Kalau kita rasa amalan review, program review ni sangat penting tuan-tuan, supaya kita boleh checklist kita punya amalan dan kita boleh repair. Di mana tempat yang perlu kita repair, di mana tempat yang perlu kita upgrade. Apabila tempat yang tak perlu kita repair, kita just upgrade saja. Tempat yang perlu kita repair amalan kita, wajib kita repair. Itu penting. Kenapa kita nak tahu secara review ini, secara umum ini penting untuk kita bertindak di dalam setiap amalan yang kita buat. Kalau kita cek, amalan aku syara'an banyak lagi, rukun aku tak berapa sempurna lagi. Dah sah, tetapi sempurnanya macam mana? Yang afdalnya macam mana? Dia akan tengok yang afdal. Untuk apa? Untuk upgrade. Yang ketiga, komponen yang ketiga, dia ada 4 semuanya. Yang komponen yang ketiga, dia panggil apa tuan-puan? Sunat abad. Ini yang dah wajib habis. Perkara batal kita tak sebut. Yang wajib habis. Pertama, syarat sah, tu wajib, asas. Yang keduanya ialah rukun dan juga syarat sah setiap rukun. Dan yang ketiga, komponen yang ketiga dipanggil sunat abad. Sunat abad. Dan yang keempat, tuan-puan, komponen yang keempatnya ialah sunat hai'ah. Ini komponen yang akan membentuk, yang akan menghasilkan amalan kita, amalan solat kita. Inilah komponen-komponen yang mesti dicantumkan untuk menghasilkan amalan kita, amalan solat yang terbaik, yang cantik, yang kualiti. Mesti combinekan, cantumkan keempat-empat komponen ini. Ini yang kita nak tengok hari ini. Baik, settle. Itulah dia amalan sembahyang, perbandingan amalan sembahyang kita dengan manusia. Yang pertamanya, ada bagi sembahyang itu anggota zahir ataupun peraturan zahir. Peraturan zahir ataupun dipanggil anggota zahir bagi sembahyang. Baik, yang kedua kita nak tengok bagaimana ulama nak bandingkan. Apabila kita dah tahu
manusia ada anggota zahir, manusia ada tangan, ada kaki, ada badan dia, ada kepalanya. Begitu juga solat ada anggota zahir, ada komponen zahir. Maka kita nak tengok komponen zahir di dalam solat itu, kita nak bandingkan dengan anggota manusia. Baik, yang kedua, perbandingan. Perbandingan komponen zahir di dalam sembahyang dengan anggota manusia. Maka syarat sembahyang ataupun syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang yang kita belajar dalam kitab asas. Sebelum takbiratul ihram Allahu Akbar, nak kena pastikan masuk waktu, nak kena pastikan hadap kiblat, nak kena pastikan suci daripada hadas kecil, hadas besar, pastikan suci badan kita, pakaian kita, tempat sembahyang kita daripada najis yang tidak dimaaf. Itu dia panggil syarat sah sembahyang. Maka syarat sah sembahyang ini seperti nyawa manusia. Dia seperti nyawa. Jadi syarat sah ini seperti nyawa manusia. Kalaulah tidak ada nyawa, pastinya manusia tidak akan hidup. Kalaulah tidak ada nyawa, pastinya manusia tidak akan hidup. Jadi sama juga konsep dengan solat. Kalaulah tidak menunaikan syarat sah, tak jaga syarat sah sebelum solat, bukan syarat sah dalam, ni dah belum. Syarat sah sebelum solat, maka sembahyang itu tidak dinamakan sembahyang. Apabila tidak ada syarat sah, maka tidak ada sembahyang. Ingat, perbandingan syarat sah sembahyang ini seperti nyawa manusia. Kalaulah nyawa tidak ada, manusia tak hidup, manusia mati. Kalaulah kita tak jaga syarat sah, maksud tak jaga ni dia buat, tapi dia tak jaga perkara-perkara yang boleh menyebabkan tak sah. Ni dia tak jaga, dia tak halusi daripada perkara yang boleh menyebabkan sembahyang dia tak sah. Apabila sembahyang tak sah, tidak dinamakan sembahyang. Tapi bila tidak ada syarat sembahyang, seolah-olah tidak ada sembahyang. Seperti orang yang tak sembahyang. Dipanggil apa di dalam bahasa ilmiah, bahasa akademik fiqh, dipanggil sembahyang itu tidak sah. Sembahyang orang yang tidak ada syarat sah, seolah-olah sembahyangnya tidak ada. Seolah-olah dia tak sembahyang. Walaupun dia sembahyang 20 tahun, walaupun dia sembahyang 30 tahun, tetapi dia seolah-olah dia tak sembahyang. Kenapa? Kerana dia tak buat syarat sah. Syarat sah itu nyawa. Tiba-tiba dia tak buat nyawa. Dia tinggalkan nyawa. Walaupun benda lain dia buat. Takbir dia cantik. Rokok dia cantik. I'tidal dia cantik. Sujud dia cantik. Bacaan tahiyat dia cantik. Tetapi syarat sahnya tidak ada. Salam dia cantik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wiridnya semua ada, tetapi nyawanya tidak ada. Maka sembahyang itu sembahyang yang tidak ada nyawa, maka tak boleh panggil sembahyang. Tak boleh panggil sembahyang. Nama dalam panggilan dalam akademiknya, panggilan puan-puan, sembahyangnya tidak sah, bukan batal. Walaupun dia solat 50 tahun, tapi dalam keadaan dia tak menunaikan, dia tak jaga dengan teliti syarat sah sebelum takbir Allahu Akbar. Dia tak panggil batal, tapi dia panggil tak sah. Macam mana contoh tuan-puan? Contohnya salah satu daripada 9 perkara, 9 terma, 9 syarat sah yang mesti dia jaga sebelum takbir Allahu Akbar. Dia kena pastikan badan dia, pakaian dia, tempat dia pijak, ataupun dia panggil tempat solat dia, suci daripada najis yang tidak dimaafkan di sisi syarak. Tiba-tiba dia takbir, di badan dia ada najis yang tidak dimaaf. Dia tak perasan najis. Ataupun dia perasan tapi dia tak kenal ini najis.
Kenapa dia tak kenal? Kerana dia tak lepas standard asas. Dia tak ambil tahu peraturan asas. Dia tak ambil tahu tentang komponen zahir di dalam solat. Sedangkan ini peraturan asas. Contoh apa dia? Contoh bangkai semut, seekor semut yang halus, yang ada dalam poket dia. Dia takbir Allahu Akbar. Yakin ke tidak? Yakin. Dia nampak ketika takbir Allahu Akbar ada seekor semut mati. Bangkai. Dia panggil apabila bangkai najis. Dan najis ini dalam mazhab kita, Al-Imamun Syafi'i, tidak dimaafkan pada sembahyang. Bangkai, apabila hilang nyawa dia, walaupun binatang sekecil mana sekalipun, apabila hilang nyawa dia dengan ketiadaan disembelih pada syarak, dinamakan bangkai. Dan kalau binatang itu bukan binatang yang halal dimakan, walaupun sembelih, maka tetap dinamakan bangkai. Tak kira kecil besar, tapi kira tiap-tiap binatang yang bernyawa, apabila hilang nyawa dia dengan ketiadaan disembelih pada syarak, maka dihukumkan bangkai. Apabila bangkai dinamakan najis, najis yang tidak dimaaf. Tiba-tiba dia takbir Allahu Akbar, ada najis yang tidak dimaaf. Baik, ingat. Apabila ada najis yang tidak dimaaf, dia takbir Allahu Akbar. Status sembahyang dia apa? Status sembahyang dia tak sah. Kita panggil dia ini sembahyang yang tidak ada nyawa, maka tak dinamakan solat. Apabila tak dinamakan solat, statusnya solatnya tidak sah dan wajib dia qada, wajib dia ulang balik. Walaupun dah solat hampir 30 tahun dalam keadaan yang tak ambil tahu dan tak cakna kepada anggota zahir solat, peraturan asas solat. Baik, settle. Dia bukan panggil batal. Itu dari segi penggunaan istilah akademik dalam fiqh, dia tak panggil batal. Biasa kita main hantam je. Allahu Akbar. Mayan dalam keadaan tak tutup aurah. Kain dia cari. Cari bukan cari dalam solat. Terbuka masa solat lagi, takbir Allahu Akbar. Memang dia pakai kain cari. Orang tak panggil batal. Orang panggil tak sah. Kenapa? Syarat sah mesti menutup warna aurah. Mesti menutup warna aurah. Tiba-tiba dia takbir Allahu Akbar. Aurah nampak. Maka apa status solat dia? Tidak sah, bukan batal. Batal ni, dia perbezaan antara batal, kita dah selalu ulang. Tapi kita sebut sekali lagi sebagai memantapkan kepahaman kita dan ingatan kita. Kalaulah tuan-puan, kita sembahyang dalam keadaan kita jaga syarat sah, nyawa ada. Tiba-tiba di tengah sembahyang kita melakukan perkara yang batal, kita panggil batal. Kita panggil batal. Kalau di awal lagi tu memang kita tak tunaikan syarat sah, itu dia panggil tak sah. Dia bukan panggil batal. Batal ini takbir Allahu Akbar sah. Di tengah-tengah sembahyang rukun yang kedua, rukun yang ketiga ataupun rakaat yang ketiga, dia melakukan perkara yang membatalkan. Dia bergerak 3 kali berturut-turut. Walaupun dia sedar, walaupun dia tak sedar, tetap batal. Dia tak tahu batal, dia akan teruskan. Baik, settle tuan-puan. Pertama, iaitu syarat sah dibandingkan syarat sah sembahyang seperti nyawa manusia. Baik, settle. Yang kedua, kita nak bandingkan dengan anggota manusia pula. Baik, dia ada komponen, ada 4 tadi, komponen sembahyang ada 4. Keempat-empat komponen kita nak bandingkan dengan anggota manusia. Baru kita realize apa kita punya amalan solat kita yang kita nak kena jaga. Kalau tak buat syarat sah, seolah-olah orang yang tidak ada nyawa. Apabila orang tidak ada nyawa, tak panggil manusia. Kalau amalan solat kita tak panggil solat. Apabila tak panggil solat, maka wajib dia qada lain. Sebab itulah saya selalu sebut tuan-puan, ulama sebut sembahyang, meninggalkan sembahyang ini ada 2 kategori. Jangan kita nampak satu saja. Yang pertamanya orang yang tidak pernah dia sembahyang, ataupun dia sembahyang tapi ikut time dia. Kalau dia sempat di sembahyang, sembahyang yang tak cukup. Ini satu yang kita tahu, kita faham. Yang kedua, orang yang sembahyang tetapi sembahyangnya tidak diterima oleh Allah, ataupun sembahyangnya tidak sah,
dinamakan orang yang tidak pernah sembahyang, walaupun dia solat tak pernah tinggal. Tak pernah dia tinggal solat 50 tahun dia hidup. Tak pernah dia meninggalkan solat. Bermula daripada umur balik sampailah umur 50. Tetapi status solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikat sebenar status solat dia di sisi Allah Taala tidak solat. Kenapa? Kerana solat dia tidak diterima. Wajib qada lain. Walaupun dia dah solat berpuluh tahun lamanya. Itu kita punya kenal pasti betul-betul makna orang yang meninggalkan sembahyang. Baik, yang kedua tuan-puan. Pertama dah settle syarat, perbandingan syarat sembahyang seperti nyawa. Yang kedua pula kita nak tengok rukun, kerana dia 4 komponen. Pertama syarat, yang kedua rukun, yang ketiga sunat abad, yang keempat sunat hai'ah. Yang keduanya ialah rukun. Rukun sembahyang dibandingkan seperti kepala manusia dan badan manusia. Rukun tuan-puan, rukun 13. Rukun 13 tuan-puan bermula daripada qiyam. Rukun 13 ini 5 perkataan dan 8 perbuatan. 5 campur 8, 13 itu, 13 rukun itu bukan solat. 13 rukun dia panggil. Kita akan belajar secara detail tuan-puan dalam kitab basic ini. Dia beza di antara rukun solat. Rukun lain, solat lain. Ulama kata rukun solat terbahagi kepada 13. Rukun solat ada 13. 3 ayat tuan-puan, kita belajar baru kita tahu penggunaan 3 ayat. Rukun sembahyang ada 13. Rukun sembahyang 13. Apa rukun, apa sembahyang? Yang kata rukun tuan-puan, apa dia? Rukun ni merupakan juzuk. Asal makna rukun ni, dia ada 2 makna. Satunya benda yang tidak wajib ada. Kalau tak ada dia, tak nama solat. 13 rukun, benda yang wajib ada, tanpa satu rukun pun tak dinamakan solat. Itu satu makna. Makna yang kedua tuan-puan, rukun ni apa? Dia panggil juz'un min mahiyah. Satu juzuk daripada diri sembahyang. Rukun tuan-puan makna yang kedua, satu juzuk daripada sembahyang. Dia bukan sembahyang. Dia tak nama solat lagi. Ini kena betul-betul kenal solat. Hari ini ulama nak gambarkan solat yang sebenar. Jangan ingat kaki itu manusia. Tak, itu kaki manusia. Jangan ingat badan itu manusia. Tidak, badan sebahagian daripada manusia. Kepala bukan manusia. Kepala itu satu juzuk daripada manusia. Nak lengkap dipanggil manusia, pastikan ada kepalanya, ada kakinya, ada badannya, ada rohnya, ada nyawanya. Barulah dinamakan manusia. Begitu juga solat. Mesti ada rukun. Mesti ada lengkap rukun. Baru nama solat. Sebab itulah rukun tuan-puan. Makna yang keduanya ialah sebahagian, satu juzuk daripada sembahyang. Mana rukun tuan-puan? 13. Rukun perkataan 5, perbuatan 8. 8 campur 5, 13. Contoh, takbir satu rukun. Mengucapkan lafaz takbiratul ihram, satu rukun, satu juzuk daripada solat. Satu juzuk, sebahagian anggota daripada solat. Nak nama solat, kena cukup 13 juzuk. Kena cukup 13 anggota. Tak, satu anggota tak cukup, tak dinamakan sembahyang. Kenapa? Kerana sembahyang itu mesti lengkapkan ke semua juzuk ataupun dipanggil ke semua rukun. Satu demi satu juzuk dinamakan rukun. Lengkapkan, kita buat dengan sempurna 13, baru nama sembahyang. Bermakna tuan-puan dah faham mana solat, mana rukun. Rukun itu bukan solat, tapi rukun itu sebahagian daripada solat. Nak nama solat, lengkapkan ke semua 13 rukun. Sebab itulah tuan-puan, kenapa satu rukun yang tak sempurna dia buat, tak sah satu rukun, kesemuanya burn solat dia. Tak dinamakan solat. Kesemua 12 rukun cantik dia jaga. Tiba-tiba rukun yang terakhir, salam, dia tak menepati dengan peraturan memberi salam yang sempurna di sisi syarak. Assalamualaikum warahmatullahi.
Tiba-tiba dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asala itu bukan salam. Dia menggugurkan satu diri salam. Kerana diri salam dia ada beberapa juzuk. Antara juzuk diri salam ialah syaddah, itu satu juzuk daripada salam. Tiba-tiba dia menggugurkan syaddah. Sedangkan syaddah itu satu juzuk daripada diri salam. Bermakna dia tidak melakukan salam di sisi syariat. Bermakna dia buat 12 saja tuan-puan. Adakah dinamakan salam? Tak cukup satu anggota, tak dinamakan salam. Apabila tak dinamakan solat, dia statusnya seperti orang yang tidak pernah solat. Wajib qada lain, kalau masih ada lagi waktu wajib i'adah lain. Baik, saya tuan-puan, saya ulang sekali lagi perbandingan rukun 13 ini seperti apa? Rukun solat seperti kepala manusia dan badan manusia. Rukun 13 ni tuan-puan, sama anggota dengan anggota badan manusia. Mana anggota badan manusia? Kepala manusia sama. Tangan bukan. Kepala dengan badan. Adapun tangan ini, ini sunat abad. Seperti kepala dan badan. Bermakna kalaulah manusia tidak ada kepala, tidak dinamakan manusia. Tak hidup dia tuan-puan. Kalau kita berjalan temu orang, kepala pun tak ada. Hantulah tu. Kepala pun tak ada. Kita nampak tubuh saja berjalan. Ataupun kita nampak kepala. Nampak ada kepala. Tapi badan separuh je ada. Separuh lagi tak ada. Hantu juga. Tidak dinamakan manusia. Kalau ada badan separuh, separuh lagi ada, tak nama manusia. Kalau ada penuh badan, tapi kepala tidak ada, juga tidak nama manusia. Kerana anggota besar dia tak sempurna. Ini begitu juga. Kalaulah orang yang mendirikan solat, dia meninggalkan rukun, ataupun dia buat rukun, tetapi dia tidak memenuhi peraturan syarat bagi rukun. Itu kita pentingkan tadi, bukan soal rukun, tapi soal memenuhi peraturan setiap rukun. Bukan dia tak buat salam, tapi salam yang tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak bunyi betul dah tu pun. Assalah tu nampak macam kita betul dah. Tak betul. Sebab tidak ada syaddah. Dia ada syaddah itu diri salam. Juzuk bagi salam. Assalamualaikum. Itu juzuk bagi salam. Tiba-tiba dia gugurkan satu juzuk. Apatah lagi dia gugurkan beberapa huruf. Huruf demi huruf salam itu juzuk dia. Juzuk dia. Sebahagian anggota salam. Settle tuan-puan. Contoh yang kedua, kita teruskan cepat-cepat supaya kita dapat cover semua. Sebab kita review saja, bukan belajar tuan-puan. Kita review. Sebab kita review ni tujuan dia, detailnya kita akan belajarlah tempat yang tajuk yang khusus. Dan yang ketiga tuan-puan, ada 4 komponen ini kita nak bandingkan dengan manusia. Komponen pertama syarat sah seperti nyawa. Komponen yang keduanya ialah rukun seperti badan manusia dan seperti kepala manusia. Dan yang ketiga, ketiganya sunat ab'ad. Sunat ab'ad 8 tuan-puan. Belajar dalam kitab fiqh dan kitab Munyatul Musallin ini disebut juga 8 sunat ab'ad. Sunat ab'ad 8 ini seperti anggota manusia, anggota lain, anggota kecil. Tadi anggota besar. Kalau rukun seperti badan dan kepala manusia. Tetapi kalau sunat ab'ad seperti anggota kecil manusia. Mana? Seperti tangan manusia dan seperti kaki manusia dan sebagainya. Seperti tangan kita, kaki kita, telinga kita dan sebagainya. Dia mudah nak ingat tuan-puan. Belajar kitab basic, kita ingat syarat sah 9, kita ingat rukun 13 dan setiap rukun itu ada syarat sah dia. Dan kita ingat sunat ab'ad 8 dan selebihnya semua sunat hai'ah. Sunat ab'ad 8 dan selebihnya semua sunat hai'ah. Cara nak ingat 8 dia ada cara bilangan dia, insya-Allah dalam kitab fiqh dibincangkan bagaimana cara untuk simple mudah ingat. Teknik ingat simple, tak perlu hafal. Okey, seperti anggota manusia, seperti kaki, tangan dan lainnya. Sekiranya tidak ada anggota manusia menyebabkan manusia tidak sempurna, dipanggil cacat.
Sekiranya manusia tidak ada anggota, tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, dinamakan manusia yang tidak sempurna. Orang panggil apa tuan-tuan? Orang panggil cacat. Kalau tangan, tidak ada tangan, orang panggil kudun. Kaki tidak ada, orang panggil kudun. Cacat. Tak sempurna. Tapi hidup tak? Hidup. Nyawa dia ada. Kepala dia ada. Badan dia ada. Tetapi kakinya kudung. Tangannya kudung. Telinganya cepan. Hidungnya tidak ada. Ada orang tak ada hidung, tuan-tuan. Syukurlah kita. Hidung pun tak ada. Ada orang mata pun tak ada, tuan-tuan. Ini cacat. Ada orang buta, tuan-tuan. Ada orang hidung tidak ada. Ni. Sebelah ni, tuan-tuan. Ada orang hidung. Terpotong hidung. Ada kes dulu, zaman dulu, tuan-tuan. Tok Guru saya cerita. Ni ilan sikit, Orang dulu, di belakang rumah dia ni, dia ada, kalau orang tua panggil kami, bahasa saya, dia panggil baluh kecil, tuan-tuan, tempat simpan padi. Orang dulu kan dia buat bendan. Dia buat bendan, buat padi, buat sendiri, Kemudian di belakang rumah dia ni, rumah lama, tuan-tuan, orang lama. Di belakang rumah dia akan sediakan rumah kecil. Rumah kecil untuk simpan padi. Di situlah tempat apabila dia dapat beras, tuan-tuan. Dia bukan beras, padi. Padi lain, beras lain. Dapat padi dia satu bendam dia ni, dia akan simpan. Ini orang dulu. Kalau kita hari ni menyimpan duit untuk beli beras, orang dulu dia simpan padi untuk buat beras. Apabila beras di rumah habis, ambil padi tu. Proses jadi beras. Jadi di belakang beras, di belakang rumah dia ni, tuan-tuan, di belakang baluh ni, baluh kecil ni, di belakang baluh ni, orang JMY ni tak kenal dah baluh, tuan-tuan. Baluh tu rumah kecil tempat simpan padi. Lalu dia letak di belakang tu, dia letak sadak. Sadak ni apa? Bahasa standard dia ni. Sadak. Dia bukan macam parang tu, sadak. Sadak ni yang untuk dia buat, untuk menebah juga sabit. Sabit. Dia letak sabit belakang. Sabit dia tajam. Dia nak ambil sabit, ni ada kes betul. Kes yang Tuan Guru saya cerita. Hamba Allah ni dia pergi belakang baluh dia letak sakuk sadak, sakuk sabit. Dia nak ambil sabit, tiba-tiba dia terlepas di tangan dia, sabit dia terpotong hidung, habis hidung, tuan-tuan. Hidung keluar habis. Lubang hanya nampak lubang, rongga. Itu dia panggil apa, tuan-tuan? Dia panggil cacat. Bercakap pun mengidum, dah habis hidung tak ada. Cakap keluar, angin keluar, tuan-tuan. Kita ni cantik bercakap sebab angin Allah Ta'ala setting terus. Cantik angin keluar. Batu khayshunnya bunyi pun cantik. Tapi orang lubang dah tak ada, cakap bunyi, semua cakap mengidum, tuan-tuan. Jadi, cacat. Yang ketiganya, kesimpulan, tuan-tuan, sunat abad, kalau kita tinggal, menyebabkan anggota kita akan cacat. Kalaulah orang yang tidak ada anggota, dipanggil orang yang cacat. Begitulah konsep yang sama pada amalan sembahyang kita. Sembahyang yang tidak melakukan tidak melakukan sunat abad, sama ada dia tinggal dengan sengaja, ataupun dia tinggal dengan terlupa, ataupun dia buat tapi tidak mengikut peraturan yang sah, maka dinamakan orang yang tak buat sunat abad. Statusnya apa? Sah sembahyang dia, tetapi amalan sembahyang dia cacat. Rupa sembahyang dia ni tak cantik, tak sempurna. Rupa sembahyang dia cacat. Sebab itulah disunatkan sujud sawi, nak cover, nak jabar, nak cover kecacatan amalan sembahyang dia dengan sujud sawi. Baik, last sekali, tuan-tuan, komponen yang keempat. Komponen yang keempat iaitu sunat hai'ah. Ingat ada 4 komponen dalam sembahyang, anggota zahir dan sembahyang ada 4. Kita tak bincang lagi anggota batin. Ini tajuk zahir dulu. Batin topik yang ke-6. Tuan-tuan jangan kaitkan lagi dengan batin. Tak. Jangan kait dengan khusyuk lagi. Dalam kait dengan tawaduk lagi. Tak perlu kait dengan tazallul, rasa hina diri lagi. Tak perlu kait dengan tafahum, setiap bacaan faham. Biar dulu. Itu semuanya dipanggil peraturan batin. Dinamakan roh bagi sembahyang. Ni kita nak bagi sembahyang zahir kita ni clear. Nak bagi zahir kita clear. Allah terima dah sembahyang kita. Cuma sembahyang tidak ada perasaan. Tak apa. Sebab ini kita nak lepas dulu step ni. 4 komponen anggota zahir manusia ni, tuan-tuan. Pertamanya, cara sah.
dibandingkan seperti apa? Seperti nyawa. Yang keduanya, rukun dibandingkan seperti anggota besar, seperti kepala dan badan. Yang ketiganya, sunat ba'd dibandingkan seperti anggota kecil manusia, seperti tangan, kaki, telinga, hidung, mata dan sebagainya. Kalau tidak ada, maka cacat. Kalau tidak ada, tak buat sunat abad, cacat. Kalau tak buat rukun, tak nama solat. Kenapa? Kerana rukun itu badan. Rukun itu kepala. Kalau tak buat rukun, seolah-olah amalan solat dia tidak ada kepala. Tidak ada badan. Apabila amalan solat dia badan pun tidak ada, kepala pun tidak ada, maka tak dinamakan solat. Dan last kali tuan-puan, last kalinya ialah, apa dia? Sunat hai'ah. Mudah tuan-puan nak ingat, selain daripada sunat abad 8, semuanya hai'ah. Kita ingat rukun, kita ingat sunat abad, yang lain tu semuanya sunat hai'ah. Tak perlu hafal. Doa iftitah, sunat hai'ah. Mengangkat tangan ketika takbir ratul ihram, sunat hai'ah. Mengangkat tangan ketika takbir intiqalat, nak turun. Semuanya itu sunat hai'ah. Membaca bacaan di dalam rukuk, sunat hai'ah. Membaca bacaan dalam sujud, sunat hai'ah. Meletakkan tangan, sunat hai'ah. Kesemuanya itu sunat hai'ah. Dibandingkan sunat hai'ah ini dengan anggota manusia seperti apa? Dibandingkan sunat hai'ah dengan anggota manusia, sepertilah bulu perhiasan pada badan manusia. Seperti rambut, bulu kening, bulu roma dan sebagainya untuk kecantikan. Jadi hai'ah ni tuan-puan aksesori. Untuk apa aksesori ni? Untuk nampak cantik lagi amalan sembahyang kita. Tapi kalau dah buat sunat abad tak cacat. Tapi tinggal sunat hai'ah tak cantik, tak sempurna, tak cantik, tak molek orang kata. Sembahyang dah jadi, anggota dah ada, tak cacat sikit pun anggota dia jaga sunat abad. Cumanya tak berapa cantik. Kenapa tak berapa cantik? Aksesorinya tak ada hiasan. Bulu seolah-olah seperti manusia yang tidak ada bulu. Rambut licin geriling tuan rambut. Botak. Majoriti orang panggil biasanya lah, walaupun ada orang minat botaknya ada. Kebiasaannya kalau botak rambut ni, semua rambut tidak ada ni tuan-puan, biasanya kurang sikit lah. Kurang sikit, bukan makna kata tak handsome. Ramai orang botak yang orang kata handsome. Ramai orang botak ni, dia kata saya tak berapa minat hak jenis ada rambut ni. Saya minat hak tak ada rambut. Itu dia bukan major. Dia orang panggil sebahagian kecil sahaja. Kita kira major. Kita majoritinya orang ada rambut, ini orang yang cantik. Ada bulu kening pun ada, bulu roma pun ada. Jadi ini orang yang Allah Ta'ala buat aksesori yang untuk mencantikkan. Begitu juga sembahyang orang tinggal sunat hai'ah. Cacat tak, tapi tak berapa cantik amalan dia. Kalau Allah memperlihatkan rupa solat dia, dia boleh nampak rupa yang sangat cantik, rupa yang sangat handsome. Contohlah, cantik. Dia boleh nampak, Allah boleh perlihatkan amalan sembahyang kita apabila kita bertukar sahaja alam. Baik, kesimpulan dia sunat hai'ah ini, kalaulah meninggalkan sunat hai'ah, amalan sembahyang seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala, cuma tak cantik sahaja. Seperti orang yang tidak ada bulu dan rambut pada badannya. Itu sahaja. Baik, settle tuan-puan. Itulah dia tajuk topik yang kita nak cover hari ini, dan kita nak pergi sikit lagi, kita nak berhenti pukul 11 suku tuan-puan. Satu tajuk hari ini kita dah cover topik iaitu bandingan sembahyang zahir. Ada 4 komponen zahir sembahyang tadi dibandingkan dengan anggota manusia. Kita dah faham perbandingan solat zahir dengan perbandingan solat dengan perbandingan anggota manusia. Maka kita nak bincang pula, nak bagi sembahyang kita ni hidup. Maksudnya nak bagi sembahyang kita ada perasaan. Bukan macam orang panggil robot. Lengkap semua tapi perasaan tidak ada. Ini yang kita nak terus kepada topik yang seterusnya, iaitu sembahyang batin.
Sembahyang batin ni tuan-puan, dia ada subtopik lebih kurang 6. Tapi kita nak fokus dua, kita sebut kesemuanya 6. Cuma kita nak fokus detailnya lebih kurang 2 ke 3. Itu detail. Sebab itulah kita perlu dalam nak cover untuk peraturan batin ini mungkin 2 siri. Sebab kita ada 6 siri kesemuanya. Kita akan cover peraturan batin ini 2 siri. Dan last kali closing, iaitu 2 siri, kita akan cover topik dia panggil rahsia setiap perbuatan dan juga perkataan. Sebab rahsia itu kita nak connect jiwa kita, dah nak hidupkan perasaan. Bagi kita tahu. Sebab kita nak polish, nak bagi hidup perasaan kita ini. Peraturan batin itu switch dia. Kita nak bagi dia hidup, kita kena buat peraturan batin. Dan rahsia itu supaya kita nak realizekan, kita nak mudah untuk kita switch on. Supaya kita nampak rokok ini, apa perasaan yang kita nak feeling ketika rokok. Apa sebenarnya perasaan yang perlu hadir ketika rokok. Itu rahsia setiap perbuatan dan perkataan. Tetapi mesti kita kena tahu dulu, kena setting dulu di peraturan batin. Kalau shock peraturan batin, wire banyak lagi terabur di peraturan batin, dia tak akan nyala. Dia tak akan boleh on pada setiap perbuatan. Belajarlah rahsia apapun. Belajarlah, rokok rahsianya begini. Sujud rahsianya begini. I'tidal rahsianya sangat powerful. Tapi dia punya peraturan batinnya, dia tak jaga, tak tak polish, menyebabkan dia tidak akan ke mana. Sebab itu fasal, kena jaga fasal-fasal ini. Baik, serta tuan-puan, sebelum kita break, sedikit kita masuk peraturan batin hari ini. Peraturan batin, tuan-puan, kita akan fokus ada 2, iaitu peraturan berkaitan dengan ikhlas dan juga khusyuk. Ini 2 yang tajuk besar yang kita akan cover. Yang lain itu seperti tazallul, perasaan hina diri, seperti tafahum, faham setiap perkataan, itu dia kita nak ringkaskan saja. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala. Kita terus pada tajuk baru, tuan-puan. Tajuk baru. Sebelum tu boleh tarik nafas dulu. Sebelum kita nak mula dengan tajuk baru, iaitu peraturan sembahyang batin. Habis dah peraturan zahir, ada 4 komponen. Nak cerita pula peraturan batin. Peraturan batin sembahyang. Sembahyang dah lengkap dah. Ada panggil apa, nyawa pun dah ada. Nyawa pun dah ada. Kepala pun dah ada. Badan pun dah ada. Anggota cantik kita jaga. Aksesori pun cantik kita jaga. Nama solat dah. Ini dia panggil solat berada pada makan yang pertama. Kita recall balik, tuan-puan. Standard sembahyang ada 3. Pertama adalah sembahyang orang yang berada pada makan syariat, pada martabat syariat. Inilah dia yang kita dah bincang. Martabat sembahyang, martabat syariat, sembahyang menjaga sembahyang zahir. Komponen 4 komponen zahir semua beres. Sembahyang dia sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita terus kepada nak upgrade supaya sembahyang kita naik ke standard yang kedua, iaitu sembahyang ahli makrifah. Dipanggil martabat makrifah ataupun dipanggil maqam makrifah. Standard sembahyang orang yang dah hadir hati dia. Sembahyang orang dia dah rasa feeling. Barulah kita nak upgrade ke feeling. Walaupun dia tak naik ke makan yang tinggi, makan iaitu hakikat. Dia menikmati. Ni baru nak feeling, baru nak ada perasaan. Jadi, nak ada perasaan, tuan-puan, kita nak kena fokus kepada peraturan batin. Peraturan batin inilah menentukan sembahyang kita ini ada ataupun tidak roh. Hidup ataupun tidak. Maksud hidup ni, perasaan. Hidup dengan perasaan. Macam kita sembang, penuh perasaan. Kadang-kadang kita sembang kawan kita macam tak ada perasaan. Sembang mata duduk kat lain. Sembang dengan kita sambil duduk telefon. Itu orang yang tidak memberikan perhatian kepada kita. Begitu juga sembahyang. Sembahyang dah ada Allah Ta'ala, tapi hati berkecamuk. Hati duk ingat macam-macam. Tidak ada perhubungan dengan Allah sebenarnya pada hakikatnya, pada batinnya. Batinnya tidak ada perhubungan dengan Allah, zahirnya ada perhubungan dengan Allah. Begitu juga kita dengan orang. Sebab tu kita pemarah, tuan-puan, kadang-kadang macam tak hormat pada kita. Duk sembang dengan kita, sembang-sembang tapi tak fokus. Kita tahu orang sembang tak fokus. Kita tahu orang sembang yang tidak berperasaan.
Dia sembang dengan kita, tapi tak ada perasaan. Sebab hati ni duduk kat lain. Hati dia duduk ingat kat lain. Hati ni duduk sembang dengan mulut sambil sembang dengan telefon. Sambil sembang, sambil duduk sembang dengan kita. Ini apa? Kita pun rasa tak berapa selesa dan rasa rasa nak marah juga tuan-tuan. Begitu juga. Allah Subhanahu Wa Taala kita kena jaga. Baik, apa dia kita nak hari ni nak review? Kita ada 15 minit lagi tuan-tuan. Kita akan berhenti sebelah suku. Kita tak nak ambil masa panjang. Kebetulan tuan-puan pun ada yang bekerja di rumah, ada yang komitmen lain. Jadi kita santai-santai ni, kita ambil masa sedikit saja sambil tuan-puan mungkin ada komitmen lain untuk isi masa. Okey, kita akan masuk tajuk pertama dia tuan-puan. Peraturan sembahyang ada 5 satu topik ataupun 6. Yang kita nak mulakan dulu iaitu peraturan yang pertama, peraturan ikhlas. Peraturan khusyuk. Kita ambil khusyuk dulu. Peraturan khusyuk di dalam solat. Jadi sembahyang batin sebelum tu, sembahyang batin ni tuan-puan merujuk kepada amalan hati seseorang ketika solat hidup dan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna amalan batin, sembahyang batin. Sembahyang batin merujuk kepada amalan hati seseorang ketika dia mendirikan solat, hatinya hidup berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak bagi hati dia hidup, ada perhubungan dengan Allah Taala, apa yang perlu dia jaga? Apa peraturan dia perlu dia buat? Apa benda yang dia perlu kena settlekan? Pertamanya tuan-puan, dia perlu settlekan khusyuk. Dia kena khusyuk dulu. Inilah yang kawan selalu nak. Macam mana nak khusyuk dalam sembahyang? Macam mana nak khusyuk dalam solat? Tak tahu cara dia kata. Kita akan bincang tuan-puan. Dalam tajuk khusyuk dalam sembahyang, kita akan bincang tuan-puan. Pertamanya kita bincang makna khusyuk. Yang kedua kita bincang pembahagian khusyuk. Yang kedua kita bincang pembahagian khusyuk. Dan yang ketiga kita akan bincang hukum khusyuk. Pertama makna khusyuk. Yang kedua pembahagian khusyuk, yang ketiganya hukum khusyuk. Itu kita akan detailkan di sini ya. Kita akan sambung besok. Hari ini kita akan sebut makna khusyuk saja. Yang pembahagian khusyuk kita akan sambung besok, dan yang ketiganya ialah hukum khusyuk, kita akan cover besok. Okey. Apa dia makna khusyuk tuan-tuan? Kita settlekan dulu hari ini makna khusyuk. Pembahagian khusyuk besok. Ada khusyuk zahir, ada khusyuk anggota zahir, ada khusyuk anggota hati. Besok. Dan apa hukum khusyuk? Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Peraturan khusyuk di dalam sembahyang. Yang pertamanya makna khusyuk. Apa makna khusyuk tuan-puan? Khusyuk ini bermaksud tetap hati ataupun fokus. Tetap hati ataupun hari ini kita panggil fokus. Tetap hati atau fokus. Tak ingat kepada sesuatu yang lain selain daripada perkataan dan perbuatan sembahyang sahaja. Itu makna khusyuk. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, khusyuk penting. Kalau tak tahu khusyuk, macam mana dia nak khusyuk? Sebab tu penting nak kena tahu khusyuk. Setiap benda, konsep kita belajar secara turah ni tuan-puan, selalu saya ulang dan ulang. Konsep dia, setiap apapun hukum kita belajar, mesti kita tahu makna dia. Sebab yang tuan-puan nak implement ialah makna bukan nama. Yang kita nak buat ni tuan-puan, nak buat apa dia? Nak buat diri benda itu. Kalau kata solat nak buat apa? Nak buat diri solat, bukan nama solat. Solat itu panggilan. Solat panggilan. Tapi yang kita nak betul-betul praktik kita ini, supaya perbuatan 13 kita ini, itulah dia, sempurnakan ke-13 perbuatan itu, maka dengan sebab kita menyempurnakan ke semua perbuatan 13, dipanggil solat. Itulah dia, nama bagi perbuatan yang kita buat 13 itu, itulah dipanggil solat. Begitu juga kita nak kena tahu. Apabila kita bincang khusyuk, kita kena tahu apa dia khusyuk. Khusyuk ni tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada tetap hati. Ataupun fokus. Tu. Tetap hati ataupun fokus. Apa dia fokus? Tumpu.
memberi sepenuh perhatian. Itu mana fokus. Tetap hati ataupun fokus. Yang kata fokus ni apa? Memberi sepenuh perhatian. Ataupun sama je makna dia. Atau ni makna sama. Dalam kitab tua dia kata tak ingat. Dia kata tetap hati ataupun tak ingat kepada sesuatu yang lain selain daripada perkataan dan perbuatan sembahyang. Dia tak ingat kepada sesuatu yang lain. Dia tak fokus kepada sesuatu yang lain. Yang dia tetap hati dia. Yang dia beri sepenuh perhatian hati dia. Kepada apa? Kepada perkataan dalam solat dan kepada perbuatan dalam solat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ketika mana dia sedang mendirikan solat, apa yang hati dia ingat? Hati dia ingat, aku sekarang ni duk baca Fatihah. Sekejap lagi aku akan rokok. Sekarang ni aku ingat buat apa? Hati dia ingat sekarang ni aku sedang rokok. Sekejap lagi aku akan i'tidal. Sekejap lagi aku akan sujud. Itu makna khusyuk. Hati dia tak ingat selain daripada perbuatan dalam solat. Hati dia tak ingat selain daripada perkataan. Maksud selain itu, hanya hati dia ingat perkataan dan perbuatan sembahyang sahaja. Lain tak ingat. Itu dipanggil fokus, dipanggil tetap hati, dipanggil khusyuk. Apabila panggil khusyuk, maksud dia tetap hati. Tak perlu kata khusyuk hati, tak perlu. Khusyuk tu dah mengandungi tetap hati. Khusyuk tu tetap. Khusyuk tu fokus. Khusyuk tu tetap. Khusyuk tu fokus. Apa dia fokus? Memberi sepenuh perhatian. Perhatian kepada apa? Perhatian kepada perkataan dalam solat dan juga perbuatan dalam solat. Dua tu je. Yang lain dia tak ingat. Takbir Allahu Akbar. Dia ingat hati dia sedang membaca doa iftitah. Hati dia ingat, sekejap lagi aku akan baca Fatihah. Hati dia ingat itu. Dia tak ingat sekejap lagi aku nak sarapan. Sekejap lagi aku nak basuh kereta. Sekejap lagi aku nak cari barang hilang. Dia tak ingat benda lain. Dia ingat hanyalah apa yang dia buat sekarang. Apa bacaan yang dia sedang buat. Apa perkataan, apa perbuatan yang dia akan buat. Itu dipanggil khusyuk di dalam sembahyang. Jadi kita ni fokus juga kita. Khusyuk juga. Tapi bukan khusyuk kepada solat. Kita tak khusyuk pada solat. Kita khusyuk kepada benda lain. Khusyuk juga. Allahu Akbar. Khusyuk dah ustaz? Khusyuk. Khusyuk solat ke? Dah. Khusyuk pada dunia. Sekejap Allahu Akbar. Sekejap lagi ni nak cek benda ni. Sekejap lagi ni nak kena pergi office. Sekejap lagi ni nak pergi ambil anak. Sekejap lagi ni nak pergi di supermarket. Barang banyak tak ada. Khusyuk. Tapi khusyuk kepada perkara lain. Itu yang kita tak nak. Yang kita nak khusyuk kepada sembahyang. Dia ingat bacaan dia ingat perbuatan dia. Itu saja. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita sambung. Tolong ingatkan kepada saya tuan-puan, besok kita akan sambung pembahagian khusyuk yang kedua. Yang keduanya ialah pembahagian khusyuk. Khusyuk ada dua. Dan yang ketiganya ialah hukum khusyuk. Kalau tak khusyuk, sebab kena tahu satu-satu ni tuan-puan. Apabila tak tahu, dia pandai bercakap. Dia tak tahu tapi pandai bercakap. Inilah kita nak benteras spesif yang bahaya ini. Apabila dia nak benteras, mudah je tuan-puan, belajar. Orang yang tak belajar, dia akan berani bercakap tanpa dia tahu fakta yang jelas. Kadang-kadang dia cakap khusyuk tu wajib, tak khusyuk tak sah solat. Pandai dia. Kadang-kadang dia bercakap merapu je tuan-puan. Hari ni orang berani bercakap fakta agama, berani bercakap hukum agama tanpa fakta yang jelas. Itu akhir zaman memang macam tu. Orang berani cakap ikut dah. Saya biasa dengar dia kata khusyuk ni macam mana ustaz semayang tak khusyuk Main tak khusyuk tak sah. Confident dia cakap kat kita. Saya kata kenapa tak sah? Khusyuk Dia kata tak khusyuk mana panggil semayang? Tak semayang lah tak khusyuk. Tak khusyuk dia kata nak panggil semayang apa? Dia buat macam khusyuk tu rukun. Memang betul ada pendapat yang mengata khusyuk semayang, tapi bukan mazhab kita. Dia berada dalam Malaysia dengan ni Nusantara ni, dia kena meraihlah pendapat mazhab kita. Orang di Malaysia ni tuan-puan, mana ada dia pegang mazhab lain daripada tok nek moyang dia lagi mazhab Syafi'i. Jadi dia beranak tu tuan-puan, dia hidup dalam zaman mazhab Syafi'i ya. Mana boleh kita nak cerita ambil mazhab lain. Jadi tak kena tu. Jadi merapu jugalah tuan-puan. Banyak orang hari ni merapu, berani cakap agama, main hantam sembrono saja, tak belajar. Sebab tu kita tuan-puan, cara untuk membenteras spesif
Proses agama ini mesti belajar. Itu saja. Kalau belajar, insya-Allah tuan-tuan dia tak akan berani buat keluar hukum mudah. Orang yang belajar ni orang yang amanah dengan ilmu. Kalau tuan-tuan perasan orang yang tak belajar walaupun dia mengajar tuan-tuan. Bertambah orang mengajar ini tuan-tuan tak mengajar, tak mengaji. Dia berani mengajar tanpa dia belajar. Bertambah hari ini. Itulah dia akhir zaman tuan-tuan. Nak cari orang amanah payah. Kalau dia belajar betul-betul tuan-tuan, ikut betul-betul ilmu, dia disiplin ilmu, dia ikut betul-betul adab dengan ilmu, dia tidak akan jadi orang yang berkhianat kepada ilmu. Dia tidak akan jadi orang yang perosak kepada ilmu. Dia akan jadi orang yang teliti, tak berani mengeluarkan hukum tanpa dia tahu betul-betul. Tanpa dia ada nas yang jelas daripada kitab mana, daripada siapa ni, dia tidak akan berani hukum. Tapi kenapa keluarnya hari ni orang yang berani keluar hukum? Orang yang berani mengajar tanpa dia mengaji tuan-puan. Tak pernah khatam kitab tapi berani mengajar. Tak pernah berguru secara rasmi tapi berani mengajar. Kenapa? Kerana dia tidak pernah lalui proses belajar. Sebab tu dia jadi orang tak amanah dengan ilmu. Sebab tu penting kan tuan-puan, apabila kita belajar betul-betul, kita tahu hukum, insya-Allah besok hukum. Ini intro aja ni. Besok hukum. Hukum khusyuk besok mazhab kita. Jadi saya nak celahnya sebagai iklam ni, kita kena belajar ikut disiplin ilmu, ikut adab-adab menuntut ilmu, insya-Allah kita jadi orang yang amanah dengan ilmu. Kita akan jadi tak mudah nak hukumkan. Tak mudah nak sebut hukum agama. Takut. Takut apa? Takut aku letakkan hukum tak kena, aku akan bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Kerana ilmu itu amanah. Jangan mudah hukumkan boleh. Jangan mudah hukumkan wajib. Jangan mudah hukumkan sunat tanpa kita tahu. Itu insya-Allah tuan-tuan besok kita akan bincang dua topik, iaitu pembahagian khusyuk, dan yang ketiganya ialah hukum khusyuk dalam mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i, dan kita nak tengok pahala sembahyang kita, bagaimana cara diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala sembahyang kita. Besok insya-Allah kita bincang, dan kita sambung juga besok tuan-tuan peraturan yang kedua yang juga kita akan detailkan, ikhlas. Ini penting. Dua benda ni sangat penting di dalam peraturan batin, iaitu khusyuk dan juga ikhlas. Dua benda ini dia menjadi kunci kepada sembahyang nak fili. Kena ada khusyuk, kena ada ikhlas, dan barulah tiga lagi tu support. Tiga lagi apa dia tuan-puan? Kena faham, kena ada perasaan hina diri. InsyaAllah tuan-puan kita jumpa besok, dan terima kasih kepada tuan-puan semua meraihkan kita, memeriahkan, bukan mengaji tuan-puan, bukan mengaji. Kita just motivasi saja, tuan-puan memeriahkan, bukan tuan-puan belajar, tidak. Saya pun bukan reti mengajar sangat, cuma nak memeriahkan, mengisi ruang, dan juga panggil apa, menunaikan permintaan, menunaikan hajat kawan-kawan kita yang minta supaya isi masa terluang ini dengan ilmu, dengan majlis nasihat. Mudah-mudahan ada manfaat, ada benefit, ada input untuk kita amal dalam usaha kita tingkatkan standard sembahyang kita dan standard kualiti amalan kita, bukan saja solat tetapi standard-standard yang lain. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita, Allah terima segala amalan kita sebagai kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita mengalir sampai kiamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah besok kita jumpa lagi seperti biasa. Dalam page ni juga tuan-tuan, page DSP ada teknikal juga. Ada masalah juga, tak dapat nak jadi admin. Tak apalah, mungkin Allah Ta'ala tak bagi dah tu. Okay, terima kasih Ustaz Roy. InsyaAllah besok kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.